Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam pantau agenda reformasi. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa laporan. Polis telah melengkapkan kertas siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin, kedua-dua kertas siasatan itu telah dihantar ke Pejabat Peguam Negara AGC untuk tindakan lanjut. Siasatan ke atas kertas siasatan kepada Tun M telah pun kita edarkan ke Jabatan Peguam Negara pada 5 hari bulan 2 hari lepas. Manakala siasatan ke atas Tan Sri Abdul Hadi kita edarkan pada hari ini pagi tadi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melancarkan penutupan program 4th National Forensic Science Symposium for Law Enforcement 2023 di Maktab Polis Diraja Malaysia PDRM di Ceras pada Khamis. Sebelum ini, kertas siasatan terhadap Abdul Hadi di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ia berikutan kenyataan Presiden PAS itu yang didakwa mempertikaikan kuasa Lembaga Pengampunan dalam ceramah pilihan raya kecil PRK Simpang Jeram di markas PAS di Bakri Muar, Johor pada Ogos. Manakala kertas siasatan terhadap Tun Dr. Mahathir pula difahamkan berhubung kenyataan didakwa berkecenderungan menghasut bagi mendatangkan penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap institusi diraja pada Jun lalu. Sementara itu, mengulas mengenai bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, jelas Razaluddin, pengerusi Perikatan Nasional PN itu akan dipanggil pada 12 September depan untuk memberi keterangan. Sementara itu, mengulas mengenai ahli perniagaan dalam buruan Joe Low, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin menegaskan bahawa Jerat tidak pernah lupa pelanduk. Saya dah cakap dah sebelum ni kan. Mana pernah Jerat lupa pelanduk? Saya dah cakap dah banyak kali. Tak usah tanya yang itu lagi. Macam dulu, you tak pernah tanya Jasmine Low kan? Tapi kita boleh bawa balik. Sama lah macam tu. Mengulas lanjut mengenai siasatan bekas Peguam 1MDB, Jasmine Lu Aiswan, Razaluddin menjelaskan siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA masih diteruskan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, bahawa usaha menahan Jolo masih jauh meskipun sekutu rapatnya Jasmine Lu kini bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan negara. Baik, dalam laporan berasingan terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak akan mencampuri urusan Peguam Negara berhubung pengguguran 47 pendakwaan kes jenayah pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram timbalannya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dia bercakap selepas program Temu Anwar di Jakarta. Anwar berkata Peguam Negara ada kuasa sepenuhnya. Jaksa Agung ada kuasa dan wewenang sepenuhnya dan dia berikan alasan-alasan. Jadi saya serah kepada wewenang Jaksa Agung ya, kerana dia bicara tentang 200 halaman permohonan baru oleh Datuk Seri Zahid. Yang pertama, yang keduanya ada dokumen dari Jaksa Agung yang bocor yang menunjukkan ada pendirian Jaksa Agung menentang pendakwaan pada peringkat awal. Tapi ini keputusan Jaksa Agung, jadi saya tidak bercampur. Anwar berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai keputusan Tan Sri Idrus Harun menggunakan kuasanya di bawah perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan untuk tidak meneruskan prosiding terhadap Presiden UMNO itu. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sekira pada Isnin telah melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid 70 tahun yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah daripada kesemua 47 pertuduhan. Media melaporkan keputusan itu dibuat selepas Colin membenarkan permohonan timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar yang memaklumkan Jabatan Peguam Negara ingin memperhentikan semua prosiding terhadap Ahmad Zahid pada peringkat ini. Idrus pula tamat tempoh lantikan kontraknya sebagai Peguam Negara berkuat kuasa Selasa 5 September dan digantikan dengan Peguam Cara Negara Datuk Ahmad Terry Rudin Muhammad Saleh.
Baik, untuk pantau agenda reformasi jam ini, kami ingin memberi tumpuan khusus kepada soal reformasi dalam hal pemisahan kuasa antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya, di mana antara pihak yang menyuarakan kebimbangan berhubung isu ini termasuk kumpulan Rasuah Busters. Dalam satu kenyataan di laporan Sinar Harian, mereka menyatakan bahawa ini adalah masa yang amat kritikal untuk pemisahan kuasa antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya dilaksanakan. Kebebasan Badan Kehakiman hendaklah terjamin dan SPRM diletakkan di bawah Parlimen segera seperti mana gesaan oleh Rasuah Busters sebelum ini. Dan Rasuah Busters menegaskan bahawa tamadun yang ingin dibina oleh kerajaan Madani telah menekankan kompas moral dan etika sebagai teras bernegara. Dan dalam konteks tersebut, katanya, memelihara kedaulatan undang-undang harus tanpa prejudis selari dengan etika yang dituntut oleh rakyat terhadap barisan kepimpinan kerajaan hari ini. Jadi untuk mengulas lebih lanjut mengenai dengan kenyataan oleh Rasuah Busters dan juga mengenai dengan soal pemisahan kuasa AG dan Pendakwa Raya, bersedia bersama saya ketika ini Nur Hayati Nordin yang merupakan Ketua Sekretariat Rasuah Busters. Terima kasih Kak Yat sudi bersama kami dalam agenda reformasi pada jam ini. Melihat kepada kenyataan Rasuah Busters, bagaimana Kak Yat melihat seberapa segeranya reformasi pejabat Peguam Negara dan pendakwaan perlu dipisahkan? Kalau kita lihat sebagai rujukan, Datuk Seri Azlina Osman Said sebelum ini berkata kajian empirikal akan dijalankan selama setahun sebelum kerajaan dapat muktamadkan cadangan untuk pengasingan kuasa ini bagi masa setahun. Adakah itu masa yang memadai ataupun perlu disegerakan? Okey, terima kasih banyak Naila, terima kasih Awani kerana bersama dengan Rasuah Busters dalam isu ini juga. Apa yang ingin saya katakan berkenaan pemisahan kuasa antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya ini bukan isu yang baru. Jadi apa yang dinyatakan oleh pihak Rasuah Busters sebenarnya perkara yang telah pun juga dinyatakan oleh Perdana Menteri pada Mac lalu dan juga oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang kita YB Datuk Azalina. Jadi yang kita ingin tekankan sekarang adalah melihat kepada apa yang berlaku baru-baru ini berkenaan pengguguran ataupun DNAA yang diperolehi oleh semalam Perdana Menteri kita. Satu persepsi yang negatif telah wujud di kalangan rakyat, seolah-olah adanya satu pengaruh politik di belakang arahan-arahan untuk pengguguran kes yang berkenaan walaupun DNAA, maknanya discharge not amounting to acquittal dan masih boleh dicas semula. Walau bagaimanapun keadaan ini, kita tekankan reformasi institusi ini kena berjalan segera tetapi efektif, Naila. Kita tidak mahu kalau katakan disebut tempoh setahun atau 6 bulan atau 3 bulan atau 2 tahun tetapi efektifnya itu tidak dapat dilihat. Kita mahu bukan daripada tempoh yang disebut Mac contohnya tadi itu, maka setahun daripada tempoh itu. Kita semua telah tahu bahawa pemisahan kuasa ini memang perlu dilaksanakan segera kerana bagi pendakwa raya dia mempunyai tugas eksklusif atau profesionalismenya sebagai seorang pendakwa raya yang perlu mendakwa kes-kes secara khususnya dalam konteks negara kita Malaysia. Ini khusus untuk mendakwa kes di mahkamah dengan kebebasan dan profesionalismenya. Tetapi bagi pihak Peguam Negara merupakan penasihat kerajaan dan juga kabinet dan turut menasihati daripada sudut politik dan sebagainya. Jadi encroachment duty yang sebenarnya berlaku di dalam Federal Constitution kita di dalam artikel 145 clause 3 itu telah pun kita kemukakan melalui cadangan-cadangan reformasi institusi melalui Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia yang dianggotai oleh rakan-rakan gabungan Rasuah Busters dan juga ahli-ahli parlimen merentas parti. Dan perkara ini telah kita kemukakan dan kita minta disegerakan sebelum daripada kejadian ini berlaku. Jadi dalam situasi begini, kita tahu bahawa kedudukan persepsi indeks, corruption perspective index kita adalah sangat di tahap yang tidak memuaskan. Jadi apabila keadaan ini berlaku, kita boleh melihat bahawa hala tuju untuk memperbaiki kedudukan negara kita dalam CPI itu menjadi semakin sukar. Dalam situasi yang berkenaan, terdapat keperluan mendesak agar pemisahan kuasa antara Peguam Negara dan juga Pendakwa Raya ini diteliti dan dilakukan segera tetapi dengan penuh efektif. Jadi bercakap tentang menjawab apa yang Naila katakan tadi itu, seberapa segera.
kita katakan sesegera yang mungkin, tetapi ianya yang lebih penting adalah effectiveness. Semua faktor perlu diambil kira. Kita tahu bahawa Perdana Menteri pernah menyebut kita perlu mengambil kira faktor kos dan sebagainya. Tetapi kita kena melihat juga kos yang tidak terjangka. Kalau 300 juta lah katakan kos untuk kita memisahkan antara peguam negara dan juga pendakwa raya, bagaimana pula kos kehilangan ekonomi dan sebagainya kerana kedudukan keuangan kita yang semakin merudum, kedudukan Corruption Perspective Index kita yang memberi persepsi bahawa negara kita adalah negara yang tidak bersih dan berada dalam kedudukan 2/3 kritikal di dunia daripada sudut rasuahnya. So itu antara faktor yang kita kena ambil berat. Perlu segera, tetapi yang lebih penting adalah keberkesanan pelaksanaan pemisahan kuasa antara pendakwa raya dan juga peguam negara, Naila. Ya, soal masa itu segera yang mungkin dan juga soal effectiveness keberkesanan itu juga penting. Kerana selain daripada soal keberkesanan dari sudut feasibility, dari sudut pelaksanaannya, itu penting, tetapi satu lagi sudut adalah melihat kepada persepsi masyarakat, persepsi rakyat. Bagaimana Kak yang melihat usaha untuk meyakinkan masyarakat mengenai dengan usaha membantras rasuah oleh kerajaan Madani? Adakah ini akan menjadi lebih sukar selepas ini? Ya. Saya melihat daripada dua sudut, Naila. Satu, memang kita semua dikejutkan kerana kita sedang mendengar betapa konsistennya kerajaan perpaduan ini memerangi rasuah. Tetapi apabila berlaku sesuatu yang kita rasa bahawa ini sudah sampai ke peringkat prima facie dan beliau mempunyai peluang untuk membuktikan kes di peringkat pembelaan. Jadi kenapa jadi begini? Jadi persepsi itu dia pull us back. Maknanya dia tarik kita ke belakang. Dalam keadaan begini kita tidak boleh rasa defensif apabila rakyat ataupun masyarakat sivil bertindak untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kerana dia menggugat keseluruhan momentum anti rasuah yang sedang digerakkan oleh bukan saja kerajaan, stakeholder, rakyat dan semua pihak di dalam negara Malaysia yang ingin melihat Malaysia kembali ataupun naik ke satu tahap yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi apa yang saya katakan, dari satu sudut lain pula, satu tadi kita shock, kita memang terkejut, tapi satu sudut lain, ia menjemput literasi perundangan kepada rakyat. Yang mana saya rasa kita semua perlu mula tahu dan mula mengadvokasikan apakah itu prima facie contohnya. Apakah itu beyond reasonable doubt, melampaui keraguan yang munasabah. Kenapa jadi begini? Jadi kita dalam isu undang-undang ni kita tidak boleh simply komen ataupun memberi pandangan dengan tidak berasas. Jadi dalam keadaan ini penting untuk pihak kerajaan, untuk pihak masyarakat sivil dan juga rakyat dan juga pemegang taruh bekerjasama memberi kefahaman perundangan dan merakyatkan polisi ataupun reformasi institusi yang ingin kita lakukan. Sebagai contohnya tadi kita bercakap tentang pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Jadi bagaimana kita hendak bercakap ataupun menyampaikan dalam laras bahasa yang difahami oleh orang ramai apa yang sedang berlaku. Apakah hak-hak sebagai seorang warga negara dalam kes-kes jenayah contohnya. Jadi di sini yang saya katakan bahawa pentingnya keterangkuman kita dalam memberi kefahaman tentang apa yang sedang berlaku dalam negara dan sebaik saja kita melihat bahawa ini adalah satu perkara yang boleh memberi impak kepada sosial, ekonomi dan dia ada kaitan dengan rasuah ataupun penyalahgunaan kuasa ataupun pada definisi-definisi lain, maka gelombang ataupun gerakan rakyat itu akan menjadi lebih kukuh. Maknanya kita tahu what we are fighting for. Dalam situasi yang begini saya ingin katakan bahawa memasyarakatkan ataupun merakyatkan maklumat-maklumat perundangan seperti apa yang kita dihadapkan pada hari ini menjadi amat penting dan kita tak boleh let go saja. Kita tak boleh let go. Dan penting kalau saya boleh selit di sini, peranan pembangkang juga amat penting. Jadi ketika berlaku situasi ini kita lihat satu pihak sedang dibicarakan oleh rakyat, ya, mahkamah itu sedang memutuskan. Tetapi sekarang kerajaan ini sedang dibicarakan oleh rakyat. Jadi bagaimanakah kita sebagai warga negara, tidak kira sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang, boleh memberi pandangan untuk memberi semak imbang yang adil
Bermakna kita perlu ada pendirian sama ada di pihak pembangkang untuk menunjukkan bahawa okey, perkara ini apa yang patut kita lakukan. Kita sayangkan negara kita. Jadi dalam situasi yang melibatkan demokrasi, Federal Constitution, perlembagaan persekutuan, kena sama-sama memainkan peranan untuk fahamkan bagaimana perkara ini boleh dikonsider sebagai sesuatu yang boleh dianggap berunsur ada conflict of interest. Ya, kenapa kita nak pisahkan tadi? Sebab kita tidak mahu ada conflict of interest, terutama apabila melibatkan seorang yang berjawatan awam yang tinggi, bermakna komitmen dia kepada kepentingan awam menjadi tinggi. So kefahaman ini kita kena gembeling bersama. Semua kena main peranan. Ini adalah pandangan saya lah daripada sudut apa yang berlaku, dan kita tak boleh biarkan nanti timbul isu-isu lain, maka perkara ini tenggelam. Kita nak, ini adalah peluang untuk kita bersama-sama gerakkan bahawa kalau kita nak betul-betul negara kita ini bebas daripada rasuah, menjadi sebuah negara yang berintegriti, yang tata kelolanya baik, ini masa untuk kita lakukan perubahan segera. Saya katakan kita tak ada masa. Kalau kita nak pulihkan dan kita tak mahu diri kita menjadi lebih jatuh lagi, maka apa yang berlaku pada hari ini, kita perlu ambil tindakan segera. Kalau saya boleh sentuh sikit, bercakap tentang DNAA tadi itu, bermakna ada bukti-bukti lain dan boleh didakwa semula, maka kita perlu lakukan segera. Kalau perlu, kalau sudah ada bukti dan sebagainya, kita tidak boleh delay. Dan delay itu ataupun penangguhan akan menyebabkan acquittal. Dan kalau itu berlaku, kita timbulkan persepsi yang lebih buruk lagi. Dan kita pun tahu, justice delayed, justice denied. So, ini adalah situasi yang kita perlu mengambil penting, dan jangan anggap isu berkaitan perundangan ini adalah eksklusif kepada peringkat-peringkat yang kita bincangkan. Ianya adalah hak dan milik rakyat untuk mengetahui, untuk mendapatkan penjelasan apa yang berlaku sebenarnya. Kita perlu war-war dan khabarkan kepada rakyat. Ya, banyak lagi yang kita nak kupaskan berhubung dengan soal pemisahan kuasa ini, tapi kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Bertemu kembali dalam Pantau Agenda Reformasi, dan masih lagi bersama saya ketika ini Nur Hayati Nordin yang merupakan Ketua Sekretariat Rasuah Busters, yang sebentar tadi kita bincangkan mengenai dengan soal kefahaman, tahap pemahaman rakyat, khususnya berhubung dengan bukan saja soal pemisahan kuasa. Saya kira itu satu lagi tahap yang lebih tinggi, tetapi soal sistem keadilan, soal kes-kes berprofil tinggi yang mungkin agak teknikal. Bagaimana peluang untuk kita melihat tahap pemahaman ataupun pentingnya untuk memahami pihak dan peranan pihak pendakwaan itu, tanggungjawab pihak pendakwaan untuk meneruskan tugasnya tanpa sebarang tekanan politik? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, sebenarnya pemisahan kuasa itu membangkitkan profesionalisme pendakwaan itu sendiri. Jadi apa yang berlaku hari ini, timbul kesangsian. Apabila timbul kesangsian daripada masyarakat, perspektif ini kita tidak boleh abaikan. Sebab perspektif, asalnya perspektif, tapi dia akan menjadi realiti. Macam Corruption Perspective Index. Ada yang mengatakan bahawa itu hanya perspektif. Tapi perspektif itu boleh menggambarkan realiti yang akan berlaku. Jadi dalam situasi di mana pendakwa raya sekiranya tidak dapat menjalankan tugasnya secara bebas, bermakna kesangsian yang wujud adalah wujudnya campur tangan ataupun pengaruh-pengaruh yang tidak wajar daripada badan eksekutif atau badan-badan tertentu. Di sinilah yang kita katakan keyakinan rakyat kepada sistem perundangan, sistem kehakiman itu akan tergugat. Dan apabila tergugatnya sistem ini pada pandangan rakyat, ini bermaksud kita ada kelompongan, dan kita bercakap baru dalam konteks negara. Dan kita tahu kita ada berurusan dengan antarabangsa. Dan kalau sistem kehakiman kita itu tidak menunjukkan, ataupun sistem keadilan kita itu tidak menunjukkan kesamaan atau kestabilan, maka kepercayaan untuk pihak luar melabur ke dalam negara kita, dia akan menjadi rendah ataupun langsung hilang. Kepercayaan itu boleh hilang. Dan begitu juga dengan rakyat, maka yang kita bimbangkan sekali, daripada kita nak menangani masalah-masalah jenayah, keputusan akan lebih mudah diambil oleh tangan-tangan rakyat sendiri. Bukankah keadaan itu lebih memudaratkan dan lebih menakutkan? Jadi itu daripada sudut merakyatlah saya katakan. Tapi daripada sudut lain,
Ini adalah mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada para pemimpin supaya mereka boleh memantau ataupun memberikan yang terbaik dalam memastikan keadilan. In the absence of keadilan bermakna kezaliman boleh berlaku ketika boleh berlakunya pendakwaan-pendakwaan terpilih. Nah, ini yang kita tidak mahu berlaku. Jadi kita tahu trend yang berlaku menimbulkan persepsi yang amat negatif seolah-olah pendakwa raya tangannya terikat. Dan di sini kita katakan kita bukan simply orang kata apa komplain, tetapi kita mahu perubahan. Sebab itu kita sebut perubahan institusi atau reformasi institusi itu perlu berlangsung. Jadi di sini pihak masyarakat sivil seperti Rasuah Busters dan rakan-rakan gabungan yang lain, kami bersedia untuk memberikan pandangan-pandangan, bergabung bersama dengan penyelidik-penyelidik untuk memberikan input-input daripada pelbagai sudut untuk bersama dengan pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak penggubal undang-undang untuk dapat melaksanakannya dalam keadaan yang terbaik, seefektif yang mungkin. Dan daripada sinilah kita akan lihat bahawa tekanan-tekanan yang kita sangkakan ada tadi, maka ia akan berkurangan. Kita tahu bahawa tekanan itu kalau kita kontrol pada satu sudut, dia mungkin datang dalam tekanan yang lain. Tetapi sekurang-kurangnya sekiranya kita dapat melakukan pemisahan kuasa ini, maka tekanan politik yang ada itu kita dapat kurangkan, kita dapat hapuskan. Dan apa yang ingin saya katakan, sebenarnya sistem keadilan kita ini harus dinyah politikkan. Jadi daripada situ barulah kita nampak ketelusan yang tinggi dan kepercayaan dan keyakinan rakyat itu kukuh bahawa mereka selamat berada di dalam negara ini. Ya, banyak perkenanan dibuat berhubung dengan soal pemisahan kuasa ini perlu dilakukan bukan saja dengan cara yang berkesan, efektif, tetapi perlu dilakukan segera. Kalau kita lihat timeline yang ditetapkan kerajaan melihat kepada tempoh masa setahun sebelum kerajaan dapat muktamadkan cadangan pemisahan kuasa itu, mungkin setengah pihak bukan melihat itu satu timeline ataupun tempoh masa yang agak lama, tapi pandangan pihak kumpulan Rasuah Busters, apa langkah segera yang perlu dilakukan? Mungkin kurang daripada tempoh setahun ini, apa yang perlu dilakukan sekarang? Satu, dalam soal bergerak ke arah usaha untuk memisahkan kuasa, dan satu lagi dalam usaha untuk memulihkan juga persepsi dan pandangan masyarakat. Kami sentiasa melihat bahawa perkara ini secara optimisnya kita boleh lakukan. Kita pasti boleh lakukan. Kerajaan hari ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada ketika Akta Lompat Parti dulu diluluskan di Parlimen. Maka daripada sudut masa, sepatutnya dia tidak perlu mengambil masa yang lama dengan majoriti 2/3 untuk melakukan sebarang pindaan terhadap Federal Constitution itu boleh dibuat. Mungkin daripada Federal Constitution dan kita ada akta-akta lain seperti Interpretation Act dan juga Criminal Procedure Code yang turut memberi kesan kepada pemisahan kuasa tersebut. Tetapi penting dalam masa terdekat ini ingin saya katakan bahawa kita kena hentikan working in silo. Bermakna this is the time, masanya untuk kita mewujudkan keterangkuman atau keterlibatan. We need to connect the dots. Jadi jangan kita meletakkan satu tanggungjawab itu kepada satu pihak semata-mata. Inilah gerak kerja Rasuah Busters selama ini. Kita mengiktiraf rakan-rakan gabungan kita yang telah berusaha sekian lama untuk melakukan research dan sebagainya, dan kita angkat perkara ini ke Parlimen, duduk bersama di meja, bertukar pendapat, memberi pandangan supaya pada akhirnya hasil yang kita perolehi itu adalah memberi manfaat kepada rakyat. Dan dalam keadaan ini saya perlu nyatakan dengan tegas bahawa leadership is very important. Maknanya kepimpinan, ketegasan dalam mengambil keputusan bahawa ini adalah perkara yang penting, itu amat-amat perlu. Bermakna kita perlukan serius pihak kerajaan, pihak penggubal undang-undang untuk mengambil berat perkara ini. Masa kita berjalan. Kalau kita tidak tahu bagaimana nak meletakkan yang mana yang penting, yang mana yang urgent, yang mana yang tidak penting, yang mana yang kurang penting, dia akan backlog tu akan berlaku. Maknanya dia akan menjadi semakin payah dan semakin parah. Dan kita bercakap tentang institusi keadilan yang setiap hari orang pergi ke mahkamah. Jadi jangan kita anggap dan pejam mata dan kita kata sweep everything under the carpet. Perkara ini adalah perkara yang sangat kritikal. Dia bukan saja berlaku kepada pemegang jawatan tertinggi negara. Dia boleh berlaku kepada sesiapa rakyat di luar sana.
Jadi kenapa saya katakan bahawa perkara yang paling terdekat yang kita perlu lakukan pada waktu ini adalah penggemblingan usaha tenaga semua pihak. Civil society bersama kerajaan, bersama pembangkang, kita mesti rasakan bahawa ini adalah perkara penting untuk menyelamatkan negara kita. Leadership yang kuat itu amat penting. Kedua, determination, maknanya kesungguhan kita untuk melakukan sehabis baik supaya perkara ini benar-benar boleh berlaku, boleh berlangsung. Dengan tidak mengenepikan tuntutan-tuntutan lain yang telah digariskan oleh pihak Rasuah Basters kerana dia saling terkait antara satu sama lain. Macam dinyatakan di awal tadi oleh Naila. Kita minta juga SPRM diletak bawah parlimen dan sebagainya. Ini semua bukan kerana kita mempersoalkan kuasa atau mempersoalkan discretion Perdana Menteri, tetapi kita mahukan persepsi yang baik untuk negara kita bahawa transparansi, ketulusan itu berlaku di peringkat kepimpinan negara kita. Ya, tentunya banyak reformasi yang sudah pun kita saksikan dalam negara dalam beberapa tahun yang lepas. Jadi tidak mustahil untuk kita lihat satu lagi reformasi institusi dilaksanakan dan banyak lagi reformasi untuk diusahakan dalam masa akan datang dan banyak lagi yang boleh kita bincangkan, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih. Itu tadi Nur Hayati Nordin, Ketua Sekretariat Rasuah Basters, sudah dikongsikan pandangan mengenai dengan soal reformasi khusus yang melihat kepada pemisahan kuasa antara Peguam Negara AG dan juga pendakwa raya, dan kami akan terus sediakan platform untuk membincangkan mengenai dengan soal ini tentunya dalam pantau agenda reformasi dari semasa ke semasa. Itu saja jam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.